Kerana kita menyokong ini, bukan? Kalau kita tak menerima kekhalifan ini, kita menolak ijma'. Ijma' ulama sahabah pada waktu itu, dan kita terkeluar daripada Islam. Ini dia asas yang mereka letak, al-imamah itu. Dan al-imamah ini sangat besar bagi mereka, sehingga tak percaya ini jadi kafir. Ini dalam kitab mereka. Telah seorang daripada imam besar mereka bernama Ja'far bin Muhammad bin Babawih Al-Qummi, iaitu 381 Hijriah. Mereka panggil Syekh ni panggil As-Saduq. Dia ada gelaran-gelaran hebat-hebat. As-Saduq. Sebenarnya Al-Kadhub. Syiah ni memang kita kena baca terbalik. Kita kena baca terbalik. Memang hakikatnya. Sebab orang Melayu kata kalau mimpi itu kita kena faham terbalik. Jadi Syiah pun tu juga. Macam mimpi orang Melayu. Faham terbalik. Kalau As-Saduq itu Al-Kadhub. Dia memang ada satu kitab yang besar, 110 jilid. Saya ada rujuk bahasa UKM dulu tulis ni. Ini ditulis di zaman kerajaan Safawiyah sebab tidak ada taqiyah langsung. Dia sebagai Biharul Anwar. Sebenarnya Biharul Zulumat. Biharul Zulumat. I'tiqaduna fi man jahada imamata Amiril Mukminin Ali bin Abi Talib wal a'immati min ba'dihi, yang 12 itulah. I'tiqad kita pada siapa yang mengingkari ke imamah Ali. Imamah Ali ni selepas Rasulullah terus, maknanya kita percaya juga, tapi yang ketiga bukan kan? Yang keempat. Jadi dia terus mubasyaratan, bila fasl, maknanya bila fasl. Annahu kaman jahada nubuwata jami'il anbiya, seperti mana mereka orang mengingkari semua nabi-nabi ini. Jadi kita ni memang tak ada, dia duk taqiyah je dengan kita, tak Islam. Ini kitab yang paling autoriti, dan syekh dia pun dia agak As-Saduq, Al-Qummi ni, Babawih Al-Qummi ni. Kita percaya imamah selepas yang keempat. Wa i'tiqaduna fi man aqarra bi amiril mu'minin wa ankara wahidan min ba'dihi min al-a'immah bi manzilati man aqarra bi jami'il anbiya wa ankara nubuwwata Muhammad. Jadi kalaupun ada orang yang menerima Sayyidina Ali ni sebagai imam selepas Rasulullah bila faslin, lepas tu tak terima hak 12 hak 11 lagi tu, termasuk yang ke-12 tu Muhammad Al-Mahdi tu, sama juga orang yang mengingkari semua nabi-nabi. Percaya kepada semua nabi tapi tak percaya kepada Nabi Muhammad, jadi kafir juga. Jadi kita ni kena jelas, tak usah duk menjebalah. Kena jelas kita ni kafir yang paling kafir sekali di sisi Syiah. Sebab tu Syiah dengan Syiah saya tak tahu berapa kali kedutaan Iran dia hantar satu kitab. Kita tahu kitab ni kitab taqiyah, kitab mujabalah. Lepas tu itu hari dia resmi ni surat daripada kedutaan Iran, minta ada ayatul ulama-ulama Syiah nak buat kunjungan untuk kerjasama dan sebagainya. Saya kata tak payah, tolak. Saya tanya lagi, tak terima. Kita tahu dia bohong. Kita tahu, kalau kita tak tahu dia memanglah ini tak perlu. Ini tentang dan imam-imam tu pula maksum. Maksum dulu, bila kita sebut maksum, kita cuba duduk tepih masa kita kagum dengan Khomeini dulu. Kita Abi saya dulu, Abi kan, orang Abi kuat ni, awal menyokong revolusi Iran. Kita pembuta tuli, sokonglah Ayatullah Ruhullah Al-Khomeini. Ramai yang pergi Iran. Tapi saya, alhamdulillah lah, Tuhan selamatkan. Bila saya, yang pertama sekali saya baca kitab Muhibbuddin Al-Khatib. Muhibbuddin Al-Khatib tentang ini. Apa kitab Muhibbuddin? Khututul Aridah. Sebab saya tahu latar belakang siapa Muhibbuddin ini. Saya pernah pergi maktabah dia. Anak dia sekarang ni, masa itu anak dia Qusay Muhibbuddin. Masa tu anak dia ada, saya pergi maktabah Salafiyah dia. Jadi kita tahu orang ni menulis yang sangat ilmiah. Jadi itulah startnya. Lepas tu barulah saya dapat kitab Ihsan dan sebagainya, Mukhtasar Tuhfah sedia. Kita terbalik kod lah. Alhamdulillah, terbalik kod lah. Dulu pun tak sokong sangat juga. Tapi kawan-kawan kita tak mengaji rumah tu, ramai lagi. Alhamdulillah. Imam yang ke-12 ni sebenarnya tak ada. Tidak wujud.
Ini saya sebut dalam kertas ni. Imam yang ke-12 ni ceritanya dia sebab dia sudah buat satu syarat-syarat dah. Setiap imam yang kemudian itu akan dimandikan oleh imam terdahulu, dan seorang imam itu mestilah padan senjata Rasulullah, dir Rasulullah, macam-macam lah, macam-macam syarat lah. Tapi akhirnya satu-satu syarat tu tidak memenuhi. Kemudian hak lain tu dia boleh tepis, dia boleh takwil macam-macam lah, ini kerana ini. Tapi yang satu ni tak boleh, sebab dia mesti juga dia mesti anak kepada imam sebelumnya. Itu yang akan jadi imam. Sebab dia kata laulul imam la sakhatil ard. Ini dia kata, kalau tak wujud imam dalam satu saat pun bumi ni runtuh. Jadi perkara yang besar apabila imam yang ke-11 ni, Muhammad bin Hasan Askari ni tak ada mandul sebenarnya. Di kalangan ahli sunnah, ahli sejarah Syiah pun sebut begitu. Dia tidak ada anak. Mandul. Jadi macam mana kesinambungan itu? Jadi teori atau doktrin imamah ni akan runtuh dengan matinya Muhammad bin Hasan, dengan matinya Hasan Askari. Selepas Hasan Askari meninggal dunia, dia kelang kabut Syiah. Macam-macam tu. Sebenarnya ada 12 firqah mazhab lah selepas Hasan Askari, macam-macam teori. Ada yang mengatakan sebenarnya Muhammad bin Hasan ni bukan imam, walai, macam-macam lah. Tapi nak menyelamatkan ini, mereka ada satu teori saja yang boleh menyelamatkan ini, ialah dia kata Muhammad bin Hasan ni sebenarnya ada anak yang disembunyikan di bawah tanah di Saradib. Umurnya waktu itu tak lebih pada 4 tahun. Paling banyak 5 tahun lah. Berbeza riwayat Syiah. Tapi tak lebih daripada 5 tahun. Ada kata 3 tahun, ada 4 tahun, ada 5 tahun. Ini yang jadi imam ni. Dia kata ayah dia sempat berwasiat. Macam mana budak 4 tahun ni? Tapi itulah Syiah. Itulah Syiah. Dia boleh terima. Sempat berwasiat, kemudian dia raib. Itu yang raibah dan raja'ah itu. Raib. Raibah ada 2 jenis raib. Raibah sughra ni lebih kurang 70 tahun berlaku, dan dikata imam boleh dihubungi oleh seorang yang dipanggil albab. Sebut albab ni mungkin nak serupakan cerita Piramli, Ahmad Albab tu. Albab ini adalah dalam bacalah kata kerja saya nak sebut nikah saya ni. Albab ini boleh dihubungi hanya kalau ikut Syiah, nak hubungi, nak tanya hukum, nak sedekah apa-apa kan. Ada 10 minit lagi. Alhamdulillah, tak apa. Nak sedekah apa-apa melalui albab inilah. Dia panggil As-Samman ni, Muhammad Osman As-Samman gitulah. As-Samman ni tukang jual minyak, toke minyak. Memang dia peniaga minyak pada As-Samman ni. Albab yang pertama ni peniaga minyak, sebab As-Samman. Bukan Tok Alim pun. Jadi kalau umat Syiah nak sedekah apa melalui albab inilah, nak tanya pun, lepas tu datang, sebab tu dia hadis, dia panggil, ada hadis al-tauqi'at, tanda tangan. Datang tanda tangan daripada imam. Kita tak tahulah mana syaitan mana yang dah tulis, aku tak tahu. Itu hakikatnya sebenar. Tapi dia kata ada jawapan daripada imam, jawapan daripada imam yang raib 70 tahun tu, 12 sandiwara tu. Selepas 70 tahun dia kata imam tak boleh, adalah cerita dia, imam tidak boleh dihubungi, akan raib kubra. Sekarang ni lah. Raibah kubra, beribu-ribu tahun akan hiduplah di mana tak tahu, dan akan zahir kemudian. Itulah Mahdi yang dia tunggu-tunggu tu. Al-Qaim Al-Muntazar itu. Ini cerita Al-Mahdi. Sebenarnya ini tidak wujud. Tidak wujud. Ulama-ulama Syiah, yang saya ada buku-buku yang telah terbalik lah, yang telah kembali pada sunnah. Dia kata tak ada. Ada buku saya seorang ulama Syiah yang pernah menemani Khomeini di Iraq dan sebagainya. Masa dia duduk mengaji di Qom tu, dia banyak dia duduk tanya, dia tak apa sedap. Tapi Syiah kat, ulama Syiah depan dia kat terus. Adakah kita mengikut Ahlul Bait, dia cakap macam tu. Tapi bila selepas dia keluar tu, dia baca semua, dia baca buku sunnah. Akhirnya tak betul, dia kata. Jadi penemuan dia tu sebenarnya sama dengan penemuan kajian kita, bahawa antaranya Mahdi ni tak ada, tidak wujud. Dia duduk beriman orang tidak wujud. Itu tentang raibah. Mungkin saya habis pukul 12 Pukul 12 okay. Saya nak tumpu benda-benda penting ya. Kita tahu pandangan dia terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada kitab-kitab dia sendiri, misalnya Biharul Anwar dia menyebut